Oke, selamat petang. Saya Owen dari DI dan bersama rekan saya Richmond, Viviana dan Heri. Terima kasih saya ucapkan kepada Sediko dan pada petang ini sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjalankan satu tugasan bersama pengajar. Kami merupakan student daripada di 4 dan merupakan kumpulan satu. Oke, seperti yang kita semua sudah maklum, tajuk video temu ramah ini adalah berkaitan dengan nilai murni daripada perspektif agama. Oke, untuk sesi soalan pertama saya serahkan kepada Richmond. Saya ingin memberi satu soalan kepada saya yang berbunyi beginilah. Dari sudut pandangan sepasar agama, bagaimana pentingnya nilai kerendahan hati dan menghormati perbezaan antara individu? Baik, sebelum saya menjawab soalan berikut, terima kasih juga saya ucapkan kepada Owen, Richmond Baka, Viviana dan juga Harry sudi menunggu bual saya petang ini, walaupun jam sudah 4:30 kan. Jadi soalan dia tadi berkaitan dengan bagaimana kerendahan hati dan cara kita menghormati pandangan masing-masing kan. Ya. Baik. Sejak kita dilahirkan, kita berbeza-beza. Ibu bapa kita berbeza, keluarga kita berbeza, latar belakang kita berbeza. Kita asal dari mana pun berbeza. Ada daripada Bintulu, ada daripada kawasan Sarawak lain, ada daripada Sarawak, ada daripada Semenanjung, Sabah, macam itu. So maksudnya kita dari lahir lagi kita sudah berbeza. Dan semakin kita bertumbuh dewasa, kita belajar, semakin banyak perbezaan pada pendapat kita, cara kita, pekerjaan kita, semuanya berbeza-beza. Jadi cara kita menghormati perbezaan itu pastinya berbeza-beza. Dan cara kita menghormati pandangan, tadi kan tanya pasal pandangan agama berbeza-beza. Dan kita lahirkan pun agama pun berbeza-beza. Sebab itu kita harus menghormati pandangan masing-masing. Tapi yang pertama ni kepribadian, rendah hati. Kerendahan hati. Baik. Yang tadi itu saya lupa, kerendahan hati. Kerendahan hati itu patutnya ada dalam diri masing-masing, termasuk saya sendiri. Betul. Yang mana kita perlu merendah diri sesuatu perkara, walaupun kita nampak dia kita betul. Tak salah untuk kita merendah diri. Perbezaan pendapat kita nak apa tu, tak perlu kita rasa ego, tak perlu kita rasa angkuh. Kita padahal benda tu salah. Cara kita memberikan pendapat, cara kita nak menegur, ataupun mungkin saya sebagai pengajar nak marah orang. So patut merendah diri. Seperti padi lah sir. Seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Terima kasih mengingatkan saya. Cukup rasanya untuk saya menjawab soalan yang pertama. Cukup sir. Cuma mungkin saya nak tambah sikit tadi tu, macam kerendahan hati ni satu pribadi yang mulia lah, yang harus kita belajar. Baik kamu pelajar, saya sebagai seorang pengajar, tak salah kita merendah diri dalam berbagai situasi, terutama tadi itu sebab kita berbeza-beza agama, pendapat, latar belakang. So itu pandangan saya untuk soalan yang pertama. Betul sir. Terima kasih atas jawapan yang telah saya bahaskan sebentar tadi. Jadi untuk soalan yang berikutnya, saya ingin bertanya, bagaimanakah agama mengajarkan nilai hormat terhadap kebebasan individu dalam konteks kehidupan beragama? Baik, terima kasih untuk soalan yang kedua ini. Soalan yang kedua tadi berbunyi bagaimana nilai hormat terhadap kebebasan beragama. Baik. Baik. Kalau kita tengok di Perlembagaan Persekutuan dalam pasal yang ke-11
di mana kita di Malaysia ini adalah bebas untuk menganuti ataupun mengikut agama masing-masing. Dan prinsip rukun negara juga, prinsip yang pertama tu apa dia? Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi di situ kita bebaslah untuk menganuti ataupun mengikuti agama kita masing-masing. Itu yang baiknya di Malaysia. Jadi berbalik kepada soalan tadi, soalan Bibiana tadi, bagaimana sikap hormat menghormati itu? Macam tu. Bagaimana agama mengajarkan nilai hormat itu terhadap kebebasan agama. Tadi saya bercerita pasal kita bebas untuk menganuti agama. Saya nak berkongsi di situ sebab dirujuk kepada perlembagaan 11 itu tadi. Dan rukun negara pun kita mesti percaya pada Tuhan. Ya, betul. Dan berbalik pada hormat menghormati ini, bagi saya bukan saja kita ada agama, tak ada agama pun kita sebenarnya diajar untuk hormat. Betul. Bahkan kita dulu-dulu kita tak ada agama kan, datuk nenek kita ada kepercayaan, tapi kita diajar untuk bersikap apa tu, hormat pada orang, pada orang lain, tak kisah orang tua ke orang lebih muda ke. Contoh cara kita berjalan, macam mana cara kita hormat, belum lagi cara kita bercakap ataupun kita masing-masing berfikir apa semua, mengeluarkan pendapatan. Perilaku saja sudah menunjukkan kita hormat bagaimana kita jumpa orang tua, tetamu yang datang, contohnya kan. Bahkan boleh kata benda-benda yang hidup, bukan kita manusia sahaja, bahkan haiwan kadang-kadang dia tahu cara kita, dia nak hormat kita. So berbalik pada agama tadi, sebelum saya sentuh agama, memang tak ada agama pun mengajarkan kita untuk hormat. Kalau tak ada agama pun sudah mengajarkan kita untuk saling menghormati, agama lebihlah mengajarkan kita untuk lebih hormat pada orang lain. Saya rasa itu sudah cukup kot untuk jawapan saya tadi itu. Jelas saya rasa. Tak ada agama pun mengajarkan sikap hormat menghormati pada orang lain. Dan pelbagai cara. Macam tadi saya kata, bukan sekadar kita nak bercakap, kita limpas orang pun ada cara adab dia kan, cara kita nak hormat. Kalau dari segi bercakap ataupun perbuatan tangan, lagilah banyak cara kita nak hormat orang lain kan. Terima kasih kepada saya atas jawapan yang telah diberikan tadi. Jadi untuk sesi seterusnya saya ingin memberi peluang kepada Harry Philip untuk bertanya kepada saya. Terima kasih kepada Bibi memberi peluang kepada saya untuk menanyakan sedikit. Sebelum saya memberi soalan berikutnya, terima kasih sekali lagi kepada Sediko telah meluangkan masa terhadap kami untuk menjalankan SMA mula kami ini. Baiklah, soalan saya kepada Sediko adalah bertanyakan pengalaman saya. Bagaimana cara saya mengaplikasi nilai kerendahan diri dalam kehidupan seharian? Baik, terima kasih Harry Philip. Selalu saya keliru dengan Harry Philip, ada abang. Baik, soalan tadi, bagaimana cara saya dapat mengaplikasikan kerendahan diri dalam kehidupan seharian. Di dalam kehidupan seharian saya berjumpa dengan banyak pelajar-pelajar yang banyak latar belakang dia pun berbeza-beza. Saya juga bekerja dengan rakan-rakan sekerja saya yang pelbagai negeri yang bersama dengan saya. Sudah tentu perbezaan itu banyak juga cara kita bergaul. Jadi macam saya contoh dengan pelajar, cara saya nak merendahkan diri sebab masing-masing pelajar pun banyak pendapat yang berbeza-beza. Jadi cara kita nak menghargai pendapat mereka tu, kita perlu merendah diri. Kadang-kadang pendapat itu betul, kadang-kadang pendapat itu kurang sesuai. Jadi dari segi cara saya merendahkan diri itu, cara saya menerima pendapat mereka, secara saya setuju, cara saya tidak setuju dengan pendapat. Begitu juga cara saya bergaul dengan rakan-rakan saya bekerja.
mereka pun banyak, daripada admin sampailah ke pengajar, sampailah pihak pengurusan yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita betul, kadang-kadang kita melihat ada benda yang silap pada mereka, tetapi kita belajarlah untuk kita menerima cara perbezaan itu tadi. Seperti soalan kamu yang kamu tanyakan, perbezaan pendapat kita, kan? So patut merendah diri lah. Ada banyak perkara yang kita patut merendah diri dalam kehidupan seharian tu, dengan berbagai cara kita bercakap, cara kita menerima, cara kita nak membalas balik tindakan kita harus lebih positif lah. Jangan bila orang memberi pendapat, padahal pendapat tu tapi kita terus rasa negatif, rasa nak marah contohnya. Tapi tak salah kalau kita belajar, kita menerima, kan? Kita lebih positif, okey, dengar dulu, dengar sampai habis baru kita respon balik. Kadang-kadang mungkin ada betulnya juga tindakan ataupun perbuatan ataupun cara dia bercakap, kita tak tahu, kan? Contohnya pelajar tu lambat kelas, kadang-kadang kita nak marah, kan? Tapi dengar dulu. Mungkin sebenarnya ada sebab yang tertentu, contohnya, kan? So itu mungkin pada saya sendiri lah, bagaimana kerendahan itu patut ada dalam kehidupan seharian saya sebagai seorang pengajar, berjumpa dengan pelajar, berjumpa juga dengan rekan staf yang bersama dengan saya di IKM. Di luar pun banyak juga sebenarnya yang kita boleh aplikasikan kepada kerendahan diri. Bukan pada saya, pada kamu semua pun sepatutnya ada. Sebab itu kita belajar pendidikan moral. Okey, rasanya menjawab kepada soalan Andy tadi lah. Terima kasih, Ustaz. Ya, dengan ini temu ramah kita sudah pun sampai ke ujung. Di soalan sudah pun kita ajukan kepada Seniko. Jadi sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih kepada Seniko kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah dan menjawab soalan yang telah kami sediakan. Okey, di sini kami dapat mendengar sendirilah pandangan daripada Sir tentang agama, tentang soalan-soalan seperti kerendahan kerendahan hati daripada individu, tentang agama yang berbeza, bagaimana macam sendiri Aplikasikan tadi. ya, Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bibiana, Richmond Bakar, Owen dan juga Harry Philip sudi menemu buah saya untuk petang ini. Begitu kesan pendidikan moral. Apa yang saya kongsikan tadi itu adalah pandangan saya. Yang baik kita kongsikan bersama. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Itu saja.